Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk pembentangan pada kali ini adalah berkenaan dengan kos DAT 20102 iaitu Keselamatan dan Kesihatan Pekerja yang dibimbing oleh Puan Mariam binti Abdul Hamid. Untuk projek kami memilih tajuk iaitu penularan jangkitan COVID-19 di kalangan pekerja di Top Glove Corporation BHD di Meru Klang, Selangor. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Fatihah binti Ikhwan Nasir, nama matrik AA191078. Yang kedua adalah Muhammad Hafiz Fakhruddin bin Awang, nombor matrik AA190509, dan yang terakhir sekali adalah Anis Syahira binti Azlim, nombor matrik AA190352. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya akan berikan pembentangan ini di bahagian meteorologi yang akan dibentangkan oleh Anis Syahira binti Azlim. Okey, di bahagian metodologi ini terdiri daripada 5 fasa, iaitu mengenal pasti masalah, penyediaan borang soal selidik, melakukan soal selidik, pengumpulan data dan menganalisis data. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Di bahagian yang pertama ini merupakan fasa untuk mengenal pasti masalah. Masalah yang berlaku adalah Top Glove Corporation BHD di Meru Kelang telah dijangkiti oleh wabak COVID-19. Punca berlaku kes menular di kalangan pekerja adalah salah seorang daripada pekerja tersebut iaitu warga asing telah dijangkiti oleh COVID-19. Akibat daripada pekerja tersebut yang tidak mematuhi penjarakan sosial arahan dari kementerian dan sebagainya, maka dengan itu pekerja tersebut telah menyebarkan penyakit tersebut kepada pekerja-pekerja yang lain. Yang kedua adalah penyediaan borang selidik. Seperti yang sedia maklum, pada tahun 1994, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja merupakan inisiatif kerajaan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja di tempat kerja. Di bahagian ini adalah penyediaan borang soal selidik bagi pekerja-pekerja yang telah terlibat dengan masalah kesihatan, keracunan makanan, kemalangan dan lain-lain. Ia merupakan format yang direka bentuk bagi menyeragamkan penggunaan borang kesihatan untuk digunakan di dalam aktiviti siasatan yang melibatkan keselamatan pekerja. Yang ketiga adalah soal selidik. Kajian bagi tinjauan yang dilakukan oleh kami ialah untuk mengenal pasti mengenai kes penularan wabak COVID-19 di kilang Top Glove Corporation BHD yang bertempat di Meru Kelang. Maka dengan itu, kami telah lampirkan satu sampel borang soal selidik kepada pekerja yang terlibat. Maklumat pekerja di kilang tersebut amat diperlukan untuk menghasilkan keputusan daripada borang soal selidik itu. Dengan borang soal selidik itu, kami akan dapat memperolehi maklumat tentang pekerja di kilang Top Glove yang terlibat dan mengetahui punca sebenar wabak itu tersebar. Ia juga merupakan satu instrumen kajian yang utama dan satu cara pensampelan yang dipanggil praktikal untuk mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci jika dibandingkan dengan pemerhatian dan temubual. Yang keempat adalah pengumpulan data. Penularan wabak COVID-19 telah melanda di kilang Top Glove Corporation BHD yang melibatkan seramai 2534,000 telah disahkan positif daripada 5794 orang pekerja kilang tersebut. Terdapat beberapa data yang telah diperolehi daripada hasil siasatan yang telah dilakukan terhadap kilang Top Glove Corporation BHD. Punca berlakunya penularan COVID-19 ini di kilang Top Glove Corporation adalah disebabkan pematuhan SOP yang tidak diikuti dengan betul. Yang terakhir adalah analisis data. Hasil daripada data yang dikumpulkan ia menunjukkan bahawa TA Securities Holding BHD menjangkakan Top Glove Corporation BHD mencatatkan hilang pendapatan atau kos peluang sekitar 218.4 juta akibat daripada penularan COVID-19 yang menular di kalangan pekerja dan mengakibatkan penutupan kilang Top Glove selama 14 hari. Terdapat sekitar lebih 1,000 pekerja lagi akan menjalani ujian di luar kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, sementara kira-kira 500 pekerja sudah keluar daripada hospital. Sekian itu sahaja daripada saya.
Okey, seterusnya kami telah mengemukakan 4 cadangan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di kilang Tok Glove Corporation Berhad. Cadangan yang pertama adalah sentiasa menjaga penjarakan sosial dalam 1 meter. Di musim pandemik ini, setiap orang haruslah sedaya upaya untuk cuba elakkan diri daripada melakukan 3S, iaitu hindari daripada berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai. Elakkan daripada berada di kawasan yang sempit dan elakkan diri daripada bersembang dengan jarak yang terlalu dekat dengan individu lain. Oleh itu, majikan haruslah mengeluarkan notis dalam menekankan sikap mengamalkan SOP di kalangan pekerja. Selain itu, dengan memakai topeng muka, amalan memakai topeng ini akan membantu mengurangkan risiko dapat dijangkiti oleh wabak COVID-19. Hal ini demikian kerana wabak COVID-19 dapat disebarkan melalui udara, sentuhan dan sebagainya. Oleh itu, para majikan perlu mengambil berat terhadap setiap pekerjanya yang di mana mereka seharusnya mematikan tingkah laku pekerja dalam mengikuti SOP dengan membakar topi muka ketika bekerja bagi melindungi hak pekerja terhadap kesihatan mereka. Di samping itu, setiap individu haruslah meningkatkan tahap kebersihan diri dan kawasan kilang. Para majikan perlu bertanggungjawab terhadap organisasi mereka yang di mana mereka melakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di setiap ruang organisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap barangan yang terdapat di dalam kilang tersebut tidak didiami oleh virus COVID-19. Setiap individu di kilang tersebut juga haruslah sentiasa untuk memakai hand sanitizer sebelum dan selepas menggunakan alatan di kilang tersebut sebagai langkah mencegah jangkitan COVID-19. Menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner serta saringan gejala batuk, sakit tekak atau sesak nafas di kilang tersebut. Penyelaras COVID-19 PTJ perlu memastikan anggota yang dilatih untuk melakukan pengukuran suhu serta saringan pekerja dan segala rekod disimpan untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan untuk rujukan. Sekiranya berlaku jumlah ketidakhadiran pekerjaan yang ramai kerana demam atau bersimptom, perlu dilaporkan kepada OSHA dan PKPD yang berdekatan. Seterusnya adalah pembincangan tentang projek ini. Seterusnya adalah berkenaan dengan perbincangan. Yang pertama adalah kilang Tok Glove menyumbang terbesar kes positif. Pada November 2020, kes COVID telah menurun. Namun akibat daripada kilang tersebut, ia telah meningkat kes COVID di Malaysia dan pekerja yang disahkan positif seramai 2,534 daripada 5,794. Yang kedua adalah kilang tersebut ditutup selama 2 hingga 3 minggu akibat penularan wabak COVID-19. Disebabkan ramai pekerja yang telah dijangkiti oleh COVID-19, kerajaan tersebut mengarahkan supaya kilang ditutup dan waktu penutupan tersebut, pekerja-pekerja diarahkan untuk melakukan ujian saringan COVID-19. Dan yang ketiga adalah kilang Tok Glove melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 iaitu Akta 446. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia iaitu JTKSM telah mengambil tindakan mahkamah terhadap kilang Tok Glove Corporation BHD kerana didapati melanggar peruntukan penyediaan perumahan terhadap pekerja-pekerja dan disiasat di bawah Seksyen 24D Akta 446. Akibat daripada kesilapan yang dilakukan oleh kilang tersebut, JTKSM akan mendakwa kes ini di mahkamah dan dikenakan denda kepada dan kompaun kepada majikan jika didapati bersalah. Majikan yang gagal memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjaan adalah melakukan suatu kesalahan. Jadi, majikan tersebut akan dikenakan denda iaitu tidak melebihi daripada RM50,000 atau penjara yang tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua sekali. Dan yang keempat adalah Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan berfungsi untuk mengkaji semula langkah-langkah keselamatan dan kesihatan. Yang kedua, menyiasat aduan atau apa-apa perkara yang berkaitan yang dibangkitkan. Oleh disebabkan tubuhnya Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, kebajikan pekerja akan terjaga. Ia juga merupakan penyediaan persekitaran kerja yang kondusif dan langkah-langkah berjaga-jaga yang berpatutan untuk mencegah orang yang bekerja daripada tercedera dan mendapatkan kesan kesihatan akibat aktiviti yang dijalankan. Sama juga dengan kilang Tok Glove.
Pihak majikan harus menjaga keselamatan pekerja mereka supaya sewaktu bekerja tidak akan berlakunya jangkitan ataupun penularan wabak COVID-19 di kalangan pekerja. Itu sahaja untuk pembentangan pada kali ini, iaitu berkenaan dengan metodologi, cadangan dan perbincangan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekian terima kasih dan setinggi-tinggi perhargaan bagi Puan Mariam binti Abdul Hamid kerana memberikan tunjuk ajar sepanjang semester ini bagi kos ini. Sekian, terima kasih.